Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memohon supaya inisiatif pemerkasaan wanita digandakan lagi, terutamanya dari segi ekuiti ekonomi. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini kerana wanita terdiri hampir 50% populasi Malaysia dan menjadi golongan yang lebih berisiko tercicir apabila berhadapan dengan cabaran ekonomi atau sosial. Katanya ketika berucap ketika sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024 di Petaling Jaya pada 8 Mac, setiap ringgit yang dibelanjakan, setiap minit yang diluangkan, setiap daya usaha dan keringat yang dicurahkan demi kehidupan dan kesejahteraan wanita adalah satu bentuk pelaburan kolektif yang tidak merugikan untuk Malaysia. Jadi setiap ringgit yang dibelanjakan, setiap minit yang diluangkan, setiap daya usaha dan keringat yang dicurahkan demi kehidupan dan kesejahteraan wanita adalah satu bentuk pelaburan kolektif yang tidak merugikan untuk Malaysia. Dalam pada itu, Nancy berkata pada tahun ini, lebih 2.3 akan tergolong dalam kategori wanita muda berumur antara 25 hingga 34 tahun. Katanya, majoriti daripada wanita muda ini akan memulakan fasa kehidupan yang seterusnya termasuk memulakan perjalanan kerjaya mereka, mendirikan rumah tangga serta mempunyai anak dan berkeluarga. Yang berhormat Datuk Seri, puan-puan, tuan-tuan yang dihormati sekalian, pada tahun ini lebih 2.3 juta akan tergolong dalam kategori wanita muda berumur antara 25 hingga 34 tahun. Majoriti daripada wanita muda ini akan memulakan fasa kehidupan yang seterusnya dengan penuh harapan memulakan perjalanan kerjaya mereka, mendirikan rumah tangga serta mempunyai anak dan berkeluarga. Pun begitu, mereka akan berhadapan dengan dilema yang sukar sama ada untuk terus bekerja dan memanjat tangga kerjaya bagi memastikan perlindungan sosial peribadi mereka sendiri atau mengambil pengorbanan dan melepaskan semua itu demi memikul tanggungjawab komitmen menjaga ahli keluarga sama ada anak sendiri, ibu bapa atau adik-beradik sendiri, mertua maupun ipar duai. Mengulas lanjut, Nancy berkata antara cabaran yang dihadapi oleh wanita di negara ini, walaupun golongan itu mendominasi jumlah di universiti, hanya segelintir mempunyai kejaya. Pada tahun ini, Malaysia memilih Wanita di Julang Negara Gemilang dipilih sebagai tema sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2024. Ingin saya simpulkan cabaran yang dihadapi wanita dalam perspektif yang mudah untuk kita semua fahami. Pertama, wanita mendominasi lelaki di universiti, tetapi hanya 56.2% daripada populasi wanita yang bekerja berbanding 81.9% untuk lelaki. Kedua, wanita dalam lingkungan umur 30 hingga 39 tahun lebih cenderung meninggalkan kerjaya mereka secara tetap kerana komitmen keluarga. Ketiga, sementara itu majoriti penerima bantuan keuangan oleh kerajaan berumur 60 tahun ke atas adalah wanita yang tidak mempunyai jaringan keselamatan ekonomi atau economic safety nets. Dan keempat, World Bank pada minggu ini telah melaporkan bahawa sekiranya semua halangan ekonomi bagi wanita dimansuhkan, KDNK negara dapat meningkat sebanyak 20%.